Alright. So sekarang disebabkan saya punya lesen baru lagi dan saya tak pernah lagi ada permit iklan. So jadi maklumat dekat sini tak ada lah sebab saya tak pernah lagi mohon permit. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk permit iklan ni kalau je tuan-tuan dan puan-puan dah ada lesen, tuan-tuan dan puan-puan boleh apply permit. So mohon permit ni sebenarnya mohon permit iklan ni adalah optional. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak iklankan produk, bukan produk lah, servis tuan-tuan dan puan-puan perlulah mohon permit. Okey? Kalau tak ada, memang tuan-tuan dan puan-puan tak perlu pun nak iklankan, dan tak apa je kalau tak apply permit. Tapi kalau nak iklankan, mesti mohon permit. Okey? Contohnya permit ni, kita ada banyak jenis permit, nanti saya akan tunjukkan. Okey. Kita akan tunjuk cara macam mana kita nak apply permit. Okey, sekejap ya. Okey. Klik pada, okey. Bila nak mohon permit, dekat sini saya tak ada lagi permit. So maksudnya saya perlu apply permit iklan baharu. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan tak payah fikir pasal ni permit iklan baru ke ataupun saya nak buat pembaruan, tak payah fikir sebab dalam sistem ni kita akan automatic detect sendiri. So tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik je mohon permit. Okey, contoh kat sini saya klik mohon permit. Alright. So bila saya klik mohon permit, dia ada satu sedikit peringatan lah dekat sini. Peraturan-peraturan dia. Tuan-tuan dan puan-puan akan diingatkan mengenai section dia bla bla bla. Kemudian salinan draft tu perlu jelas dan difahami, tidak bercanggah dengan akta bank negara. Lepas tu perlu kemukakan gambar. Lepas tu okey, permohonan perlu dihantar oleh akaun pengarah syarikat. Okey. Sebab itulah kenapa sistem kita ni hanya pengarah syarikat je yang kita benarkan untuk apply untuk akses. Ya, kenapa? Sebab sebab berdasarkan akta kita, hanya pengarah sahaja yang boleh membuat permohonan lesen, permit dan juga nak hantar transaksi pinjaman dan sebagainya. Pengurus syarikat yang bukan pengarah tak boleh. Okey? Jadi sebab tu kita allow hanya pengarah saja. Tapi kalau kita dah allow pengarah, tapi kalau tiba-tiba pengarah tu macam nak suruh juga staff, itu terpulang. Okey, itu di luar kawalan kami. Tapi untuk akses kami hanya beri kepada pengarah sahaja. Okey, sebab itu adalah tanggungjawab pengarah syarikat masing-masing. Okey. So saya klik okey. Alright. So dekat sini adalah dia paparkan mengenai permohonan permit iklan. Contoh ni adalah kod rujukan KPKT lah. Kod rujukan kami. Kemudian ini adalah nama syarikat saya, nombor lesen saya. Okey. So sebenarnya kenapa ada nombor lesen? Sebab bila kita mohon permit iklan ni mesti tie dengan kita punya lesen. Sebab kan kita kena ada lesen dulu baru kita boleh buat kita boleh apply permit iklan. Kalau kita tak ada lesen, macam mana kita nak apply permit iklan kan? So dia akan paparkan juga lesen terkini kita, kemudian tempoh sah laku. Okey. Dekat sini diberi sedikit peringatan mengenai cadangan iklan tu. Hendaklah mengandungi nombor lesen PPW dan tempoh sah laku lesen. Okey. Kemudian nombor permit iklan. Okey, ni nombor permit iklan ni untuk permohonan perbaruan je lah. Kalau yang iklan baru tak perlulah ni. Okey. Kemudian perlu ada nama, alamat dan nombor telefon untuk pemberi pinjam wang dan juga faedah yang ditawarkan. Okey, ini dekat dalam iklan tu lah, cadangan iklan. Okey. Kita ada juga beri contoh format untuk papan tanda pemberi pinjam wang. Contoh ni kalau nak tengok contoh untuk pemberi pinjam wang, papan tanda, format untuk papan tanda, boleh klik rujuk contoh. Okey. So bila klik rujuk contoh, okey, ni adalah contoh papan tanda. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan kalau nak buat papan tanda mesti follow contoh yang ni. Dia mesti ada ini pada perkhidmatan kredit komuniti. Ini adalah standard dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Mesti ada perkhidmatan kredit komuniti, kemudian laman web aduan, lepas tu kadar faedah pinjaman tidak melebihi, ni semua kena ada. Kemudian logo syarikat tuan-tuan dan puan-puan, ni adalah nama syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kena letakkan nombor lesen dan nombor permit iklan.
dan juga alamat lah dan nombor telefon. Okay. Alright. Ni contoh untuk papan tanda. Alright. Okay. Kemudian kita tengok satu-satu. Dekat sini kita ada beberapa jenis iklan yang kita boleh pilih untuk muat naik. Contoh tuan-tuan perempuan terpulanglah. Tuan-tuan dan perempuan nak nak buat permit iklan untuk iklan apa? Contoh brosur, kita ada kat sini brosur, akhbar, papan tanda, radio, internet, televisyen, cakra padat, video, agung wayang dan juga lain-lain. So lain-lain ni kita ada spesifikkan dia untuk detail dia apa dia. Okay? Alright. Itu mengenai iklan-iklan yang kita benarkan lah. Kita allow untuk tuan-tuan dan perempuan buat untuk apply. Okay? Kemudian kita juga kalau kita buat kat sini, saiz lampiran maksimum adalah 10 meg ya. Kita bagi 10 meg je lah. Sebab kalau banyak-banyak nanti takut berat pula server kita. Sebab ramai kan yang akan guna. Jadi 10 meg je yang maksimum kita boleh bagi. Okay? Alright. Contoh sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan nak apply iklan. Kan? Okay, contoh saya nak, untuk syarikat saya nak apply, of course lah saya nak papan tanda. Sebab saya nak pasang papan tanda dekat depan kedai saya. So, saya pun pilih papan tanda. Dan kemudian saya kena upload cadangan iklan saya. Macam cadangan iklan tu tengok boleh rujuk kat sini lah ya. So, kita kena follow lah. Untuk saya ni saya tak tunjuk lah. Saya upload je lah file mana-mana. Tapi untuk tuan-tuan dan perempuan kena upload file yang betul-betul lah ya. Okay, cadangan iklan dan juga kelulusan DBP. Okay, kelulusan DBP ni mesti masukkan. Okay, so contoh saya masukkan cadangan iklan saya. Okay, masukkan je. Itu kelulusan DBP. Okay, contoh. Alright, saya nak papan tanda. Alright, kemudian saya nak masukkan iklan apa lagi? Okay, contoh lain-lain lah. Saya nak pasang iklan tampal premis perniagaan, iaitu iklan dinding. Contohlah Alright. Kemudian saya nak juga papan iklan tunjuk arah. Contoh Alright. So bila saya dah klik ni, okay, kat sini saya nak terangkan juga dengan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan bila nak masukkan ni, make sure tick ya. Make sure tick ni. Sebab kalau tak tick nanti dia akan keluar error lah. Macam-macam. Okay. Sebab dia tak dapat identify tuan-tuan dan perempuan nak yang mana. Okay. So kena pastikan tick. Okay. Tick. Okay, contoh papan tanda ni saya tick. Kemudian lain-lain ni saya kena tick juga yang main dia ni, lain-lain. Kemudian saya tick pula kat dalam dia. Okay. Kena pastikan tuan-tuan dan perempuan klik. Okay. Alright. Kemudian saya klik cadangan iklan saya nak pilih yang tu. So kalau macam ni, okay sekejap saya tutup dulu. Okay, contoh kalau macam ni kan. Saya ada papan iklan tunjuk arah, saya ada iklan tanpa premis perniagaan, saya ada banyak lah kat sini. So tuan-tuan dan perempuan masukkan satu PDF saja ya. Make sure gabungkan semua. Contoh papan iklan tunjuk arah dengan iklan tanpa premis perniagaan tu, masukkan dua-dua dalam satu PDF. So lepas tu baru upload. Okay. Okay, contoh saya masukkan ni, kemudian saya nak upload kelulusan DBP pula. Okay, saya masukkan je lah mana-mana. Alright. Dan ni mesti PDF ya, macam saya terangkan tadi, mesti PDF. Format dia mesti PDF. Kita tak benarkan format JPEG ke, format lain-lain lah selain daripada PDF. Okay, sebab kita nak standard je semua. Okay. Alright. Kemudian, okay, sini adalah bila tuan-tuan dan perempuan dah isi semua ni, tuan-tuan dan perempuan kena buat perakuan. Okay. Perakuan ni adalah contoh kalau tuan-tuan dan perempuan isi borang, isi jadual, kalau tak silap saya nanti saya tunjuk kat tuan-tuan dan perempuan, ada jadual. So nanti dia akan keluarkan jadual tu. So tuan-tuan dan perempuan kena klik. Okay, contoh saya klik, saya dah baca semua ni, saya klik, saya faham dan bersetuju dengan kenyataan di atas. So saya dah puas hati semua.
Okey. Kalau rasa macam tak puas hati lagi, nak simpan pun boleh. Ataupun nak terus hantar pun boleh. Contoh saya klik lah simpan. Saya nak tengok. Kita nak tengok macam mana. Kita klik simpan. Alright. So sekarang dah masuk dah dalam list saya. Okay. Ada satu permohonan tapi masih lagi draft. Okay. Alright. So draft. So kat sini ada perincian. Kat sini ada kemas kini. Kalau saya nak update saya punya draft ni, saya boleh klik pada butang perincian ni. Kemudian akan ada satu pop-up kecil. So kita boleh kemas kini permohonan ataupun cetak permohonan. Okay. So contohnya sekarang ni saya nak tengoklah juga cetak permohonan ni boleh je tuan-tuan dan puan-puan klik cetak permohonan. Okay. Ini adalah jadual F. Saya pun lupa nama jadual tadi. Nama dia adalah jadual F ya. So dekat sini, inilah yang tuan-tuan puan-puan isi masa tuan-tuan dan puan-puan nak buat apply permit iklan. Kan? Permohonan permit iklan tu tuan-tuan dan puan-puan kena isi jadual ni. So sekarang ni, kalau melalui sistem dia dah terus isikan lah. Tuan-tuan dan puan-puan tak payah isi lagi dah. Dia akan automatic diisi. So kemudian nama siapa. Okay? Alright. So kemudian saya back. Okay. So sekarang ni saya klik, okay, saya nak kemas kini lah. Saya dah siap dah semua, saya dah puas hati, saya nak kemas kini dan hantar. Okay, so bila saya klik, okay, so sekarang ni dekat dalam ni akan ada papan tanda lain-lain. Okay, inilah yang saya nak hantar tu. Okay, so saya dah puas hati, saya tak nak ubah dah. So saya klik saya kat sini, saya faham dan bersetuju dengan kenyataan di atas. Dan saya pun klik hantar. Okay. So bila kita dah klik hantar, okay. So puan nampak tak perubahan tadi? Tadi draft kan? So sekarang dah tukar kepada permohonan diterima. So bila permohonan diterima, dekat sini bila tuan-tuan dan puan-puan klik pada perincian, tuan-tuan dan puan-puan dah tak boleh betulkan dah. Okay? Sebab dah tak boleh kemas kini dah permohonan tu. Sebab permohonan tu telah dihantar. So tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh klik lah cetak permohonan ni. Okay? Nak cetak. Okay? Tapi tak perlu je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak cetak lagi pun tak apa. Tunggu di waktu lain pun boleh. Nak simpan boleh. Tak nak simpan pun tak apa. Okay? Alright. So sekarang permohonan diterima. Okay. Saya nak minta tim Cik Diba untuk tolong proses mungkin bagi untuk permohonan tidak lengkap ke untuk saya cek. Tengok macam mana dia untuk kita tunjuk macam mana kalau permohonan tidak lengkap. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kalau siapa yang ada akses untuk permohonan yang melibatkan akses pengguna, kita allow. Kalau contohlah tuan-tuan dan perempuan contohnya tersilap masuk lampiran kan, dan fikir-fikir tengok lampiran ni sepatutnya bukan ni, mungkin nak tukar. Okay, so boleh sebenarnya melalui sistem. So kita akan buka untuk kita akan tukar status kepada permohonan tidak lengkap dan tuan-tuan dan perempuan boleh update semula. Okay, saya check tengok. Okay. So sekarang kalau nak tahu status kita sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan boleh klik refresh je sebenarnya. Okay, klik refresh. Ataupun kalau nak keluar pun boleh lah. Okay, sekarang ni status adalah sedang proses. So kalau nak tahu tukar sedang proses ni, kalau nak tahu, okay, kita nampak sedang proses je apa benda. So boleh klik pada button ni untuk tengok. Permohonan adalah lengkap dan sedang diproses. So tuan-tuan dan perempuan boleh tengoklah kat sini. Okay. Alright. So klik pada kembali. Okay, kita tunggu Cik Diba untuk proses lagi. Okay, sekarang ni permohonan tidak lengkap. Okay, tadi dah proses. Lepas tu tengok ada yang tak lengkap lah. Okay, bila permohonan tidak lengkap, perincian ni akan bertukar. So tuan-tuan dan perempuan boleh kemas kini semula permohonan. Okay. Cetak permohonan ni masih ada lah. So kemas kini permohonan ni pun boleh. So klik balik kemas kini permohonan. Okay, so tuan-tuan dan perempuan boleh ubahlah apa yang tak lengkap tadi tu. Selalunya, okay, jap.
Saya patah balik. Kalau permohonan tidak lengkap ni, selalunya tuan-tuan dan puan boleh klik pada permohonan tidak lengkap. Okey. Okey, sebenarnya dia kata sila hantar semula sijil kelulusan DBP. So tuan-tuan dan puan kena ingat kena follow. Bila klik ni, kadang-kadang kita tengok kenapa tidak lengkap, kita tak tahu sebab apa. Kan? So, kalau nak tahu, klik balik pada permohonan, pada button ni. Permohonan tidak lengkap ni, klik je. Okay. So, baru kita akan nampak maklumat tambahan dia. Maksudnya dia kata sila hantar semula kelulusan DBP. Okay. So, maknanya saya kena upload semula lah kelulusan DBP. Okay. Alright. So, klik pada perincian, kemas kini permohonan. So, contohnya tadi dia kata kena upload semula kelulusan DBP kan. So, saya kena upload lah kelulusan DBP. Contohnya tak apalah, saya isi je lah semua. Saya pun dah lupa saya punya mana. Okay, contoh Kalau ikut kajian sebenar, mereka akan bagi yang lebih lengkap, bagi arahan yang lebih jelas lah. Tapi sebab ni kita testing je, so dia bagi macam tu je. Okay? So kalau ikutkan yang lebih jelas. Kalau tak faham juga, boleh je contact balik di KKK untuk dapatkan kepastian mengenai apa dokumen yang tidak lengkap tu. Okay? So jangan risaulah kalau Siti tak faham, masih boleh contact. Okay? Okay, contoh saya dah klik, saya dah masukkan. Okay, saya klik, saya faham. Dan saya klik semula, hantar. Okay. So, maklumat permit saya telah berjaya dikemas sini. So, sekarang ni permohonan saya dah ditukar balik. Permohonan diterima. Sebab saya dah hantar balik, so permohonan diterima. So, saya tengok, dah tak ada dah dah tak boleh. So, kita minta Cik Diba untuk proses semulalah permohonan saya. Okay, kita tengok Okay. Cik Diba kata dia dah proses, so kita tengok permohonan. Okay. So sekarang Cik Diba dah proses permohonan saya dan sedang diproses lah sebab saya dah update semula. So permohonan saya sedang diproses. Okay. Okay. So sekarang dah luluskan rupanya. Sekejap saya tunjuk balik. Okay. Sekejap ya. Saya klik balik. Okay. So sekarang Cik Diba dah luluskan permohonan saya. Okay. So sekarang tuan-tuan akan nampak, permohonan saya dah lulus. Kan? Okay. So permohonan saya dah lulus. Saya lupa nak tunjuk. Sekejap kat sini sepatutnya akan dapat email lah. Nampak tak? Ada banyak email saya dapat ni. Okay, tadi bila saya hantar permit tadi. Okay. Alright. Tadi bila saya hantar je permit tadi, saya lupa nak tunjuk pasal email. Sebenarnya tadi bila saya hantar permohonan permit tu, tuan-tuan dan perempuan akan dapat email yang mengatakan, okay, ada makluman penerimaan permohonan permit baru. Okay. So tuan-tuan dan perempuan akan dapat email macam ni lah lebih kurang dia. Email dia. Okay. So make sure bila lepas je tu boleh check email masing-masing. Okay. Lepas tu bila bertukar pun alamat kemas kini tu bertukar bila dah proses. Contoh tadi Cik Diba dah tukar. Dah proses. So tuan-tuan sebenarnya akan dapat juga email dan tuan-tuan dan perempuan juga boleh check juga dalam sistem. Dia ada dua cara. Sistem akan hantar dan dalam sistem pun kita akan masukkan. So kat sini, contoh sekarang kan permohonan 17. Maksudnya permohonan tuan-tuan dan perempuan tu nombor 17 lah. Okey. Kita sedang dalam proses. Kat sini juga ada bagi tahu permohonan adalah lengkap dan sedang proses. Okey, contoh tadi kan tidak lengkap tadi. Sebenarnya dekat sini pun dah ada tulis juga. Permohonan tidak lengkap. Sila hantar semula sijil kelulusan DBP. Macam itulah. So sebenarnya tuan-tuan dan puan jangan risaulah kalau tak, bukan saja perlu cek dalam sistem. Yalah kadang-kadang kita tak sedar kan. Takkanlah hari-hari kita nak cek sistem. Kan?
So sebenarnya kita hantar juga melalui email. Sistem akan hantar juga melalui email untuk alertkan tuan-tuan dan perempuan mengenai kalau ada perubahan status permohonan tuan-tuan dan perempuan. Okay? So kita akan nampak lah, tuan-tuan perempuan akan nampak lah. Oh, ada permohonan tidak lengkap. Oh, saya kena masuk dalam sistem untuk betulkan apa. Macam tu. Kita akan alertkan juga through sistem. Okay? Okay. Kemudian bila tadi kita dah buat permohonan tidak lengkap kan? Okay. Kemudian saya klik balik kat sini. Okay. Bila tuan-tuan dan perempuan dah betulkan semula, akan dapat lagi permohonan kata tuan-tuan dan perempuan dah hantar. So maksudnya kita dah bagi tahu balik, oh kita dah terima dah permohonan yang tuan-tuan dan perempuan buat yang baru tadi. Dah submit semula tu kan. Kita akan bagi tahu juga tuan-tuan dan perempuan. Okay. Kemudian ini okay, bila proses tadi. Kan? Bila proses tadi, dia akan hantar juga alert. Kemudian ni dah lulus. Okay. Bila dah lulus kan, tuan-tuan dan perempuan akan dapat maklumat mengenai dah lulus tu. Okay? Alright. Okay, so sekarang dah lulus. So saya nak tahulah maklumat kalau dah lulus ni. So saya pun klik pada lulus. Alright. So sekarang ini adalah maklumat mengenai status permohonan saya. Dah lulus. Okay, tarikh kemaskini status dia ada hari ni. Cik Diba dah luluskan permohonan saya. So jumlah saya kena buat bayaran lah sebanyak RM200. Dan bayaran tu perlu dijelaskan dalam bentuk draft, bank draft. Okay, buat masa ni bank draft dulu sebab kami masih lagi secara manual, belum lagi open untuk e-payment. Kalau kita dah ready nanti untuk e-payment, kami akan upkan dalam sistem kita dan tuan-tuan dan perempuan boleh juga membuat bayaran secara online. So tapi buat masa ni belum lagi. Okay? Alright. Okey, bila kita hantar ni dia akan bagi tahu bayaran hendaklah dijelaskan dalam bentuk bank draft di atas nama pendaftar pemberi pinjawang. So sekarang tuan-tuan dan perempuan kena buatlah bank draft atas nama pendaftar pemberi pinjawang dan dialamatkan kepada ini. Ini alamat dia. Okey? Alright. So bila dah dapat ni semua, contohnya tuan-tuan dan perempuan dah okey dah. Okey dah. Boleh buat bayaran. So tuan-tuan dan perempuan boleh buat bayaran. So bila tuan-tuan dan perempuan dah buat bayaran, sistem akan update jugalah. Kemudian kita minta Cik Diva untuk update kita punya status kepada bayaran diterima. Okay. Kita tunggu. Cik Diva dah update ke belum? Okay. Oh, okay. So sekarang ni Cik Diba kata saya dah buat bayaran tadi, tapi rupanya agaknya bayaran saya tu okay, kita buka. Dia hantar query bayaran. Query bayaran. So maksudnya tengok pada bank draft saya yang saya hantar bank draft tu terdapat kesalahan. So mereka akan inform tuan-tuan dan perempuan kalau contoh terdapat kesalahan pada bank draft tu. So tuan-tuan dan perempuan kena buat bayaran semula lah. Kena make sure maklumat tu betul untuk bank draft tu. Sebab memang kita ada juga terima bank draft yang kesalahan pada bank draft tu. So kesalahan nama dan sebagainya. Ni adalah salah satu contoh lah. Okay, jadi kita harap tuan-tuan dan perempuan bila buat bayaran tu make sure semua betul lah ya. Supaya kita dapat elakkan masalah-masalah macam ni. Okay. Okay, contoh saya dah buat bayaran. Saya dah dapat maklumat ni, kemudian saya buat bayaran semula contohnya. So, Cik Diba akan update lah. Tunggu ya, Cik Diba proses dulu. Dia belum proses lagi. Tapi tak apa, kita tengok kejap dekat sini. Okay, tadi kan ada perubahan kan? Contoh. Tadi ada perubahan kan? Tengok, nama bank pada bank draft terdapat kesalahan. So, dia akan update kalau ada sebarang perubahan. So, contoh kat sini mungkin Cik Diba dah diterima. So, saya dah dapat dah. So, saya check kat dalam sistem saya. Sebab tadi saya dah dapat email kata, oh, bayaran dah diterima kan? So, saya pun pergi kat dalam sistem saya. Kononnya saya log in. So, saya akan dapat status barulah. Tengok. Okay, bayaran saya dah diterima. So, ini adalah maklumat bayaran saya. Okay. Contohnya, saya dah bayar tadi.
Okey, 2,000. Okey, saya dah buat bayaran 2,000 dan pada 1/6/2021. Dan ini adalah resit saya. Dia akan sertakan nombor resit dekat sini Nombor resit dan tarikh dia bila. Okey, dekat sini. Oh, saya lupa juga tadi. Kita boleh tengok cetak permohonan lah. Cetak permohonan tadi saya dah tunjuk kan. Saya pun tak apalah, kita tunjuk balik. Okey, cetak permohonan ni samalah macam tadi. Tadi saya tunjuk sebelum kita hantar kan. Okey, ni kita dah hantar. So ni permohonan ni. Ni permohonan kita tadilah. So tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh print dan simpanlah untuk simpanan. Okey. So nanti kalau apa-apa senang dah ada dah simpanan tu untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Alright, saya tengok ada tak? Okey, kita tengok. Adakah? Okey, saya dah hantar bayaran. So, saya nak tahu saya dah boleh ambil ke belum? Kita tunggu Cik Diba update. Cik Diba belum proses lagi. Maksudnya mereka tengah proses untuk cetak saya punya permit iklan. So kita tunggu Cik Diba update. Dia dah cetak, nanti dia akan inform pada saya. Okey. Permit iklan saya dah sedia untuk diambil. Sepatutnya saya akan dapat macam tu lah. Okey, tengok saya dah dapat email ni. Okey. Saya dah dapat email kata okey, kemaskini status. Nombor permohonan 17 tadi, saya beri permohonan 17. Permit sedia untuk diambil di kaunter arah 1 KPKT. So kalau saya masuk dalam sistem, saya akan nampak status baru, iaitu sedia diambil. Okey. So tadi samalah macam ayat tadi, bila saya klik sini sedia diambil. Okey, saya akan nampak status permohonan dia adalah sedia diambil. Kemudian maklumat tambahan dia, permit sedia diambil di kaunter arah 1. So saya boleh datang ke kaunter arah 1. Okey, part ni saya nak nak highlight juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh pergi ke kaunter untuk ambil, tuan-tuan dan puan-puan boleh contact lah BKKK untuk arrange cara untuk penghantaran untuk ambil permit iklan ataupun lesen lah, sama. So tuan-tuan dan puan-puan boleh arrange lain. So kalau perlu nak post ke, selalunya kalau post boleh juga, dan mereka akan hantar melalui pos berdaftar. Okay. Alright, contohnya sekarang ni saya dah ambil dah. So bila saya dah ambil, sistem akan update juga dalam sistem. So saya dah ambil, saya dah pergi kaunter, saya dah ambil saya punya permit iklan. So Cik Diba akan update dalam sistem mengatakan saya dah ambil dan proses saya dah selesai. Okey, sekejap ya. Kita tunggu Cik Diba proses. Okey. So bila saya dah ambil je permit iklan saya di KPKT, status ni akan berubah menjadi aktif. Okey. So maksudnya permit iklan saya dah ada pada saya. So saya punya status sekarang ni, permit iklan saya dah aktif dan saya dah boleh dah nak buat sebarang iklan yang saya dah dapat yang saya dah dapat kelulusan tadi. Contohnya tadi saya nak upkan papan tanda. Okey, saya dah boleh up dah papan tanda saya sebab saya dah dapat kelulusan untuk upkan papan tanda. Kan? Okey, kemudian saya juga buat iklan dinding untuk tampal poster di dinding kan. Okey, so saya boleh juga upkan iklan-iklan saya di dinding. So itulah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak iklankan servis tuan-tuan dan puan-puan perlu apply permit untuk iklan ni. Sebab kalau tidak, dia adalah merupakan kesalahan. Okey, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh dikenakan, saya tak pasti compound ke apa, tapi memang akan dikenakan denda oleh KPKT. Kalau mereka contoh penguasa datang dan nampak tuan-tuan dan perempuan iklankan, tapi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan tak ada permit pun. Tuan-tuan dan perempuan boleh dikenakan compound ke denda, saya tak pasti, tapi itu merupakan kesalahan. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan perlulah dapatkan permit. Sebenarnya permit ni murah je, 200 untuk semua. Okey, so make sure tuan-tuan dan perempuan ambil lah bukannya permit tu bukannya satu-200, 200, tak. Maksudnya semua permit yang tuan-tuan nak perempuan ambil tu, walaupun banyak tu, harga dia satu je, 200. Macam tu. Okay. Permohonan lesen dan permit perlu dimohon sebelum 60 hari tarikh luput.
Okey. Kalau selepas 60 hari, tuan-tuan dan puan-puan akan dikenakan compound. Compound. Kalau tak silap saya. So, dalam sistem sebenarnya, saya lupa nak terang tadi. Sebab kalau dalam sistem, kalau selepas daripada 60 hari, tuan-tuan dan puan-puan apply, sebenarnya dia akan terus detect, oh dah lebih 60 hari. So, dalam sistem akan terus detect, tuan-tuan dan puan-puan kena bayar extra RM300. RM300 tu kalau tak silap saya, dia punya compound lah. Compound disebabkan lambat lebih daripada 60 hari. Macam tu. Okay. So, kalau nak, kan perasan tak dekat sini, tempoh permit ni ada tuliskan 1 tahun 11 bulan. So, make sure tuan-tuan dan puan-puan, bila nak mohon permit ataupun lesen nak renew, make sure sebelum 60 hari. So kalau lepas dia dah jadi 59 hari, memang tuan-tuan dan puan-puan akan kena compound lah. Sistem akan detect terus dan memang tuan-tuan dan puan-puan kena bayar terus. Okay? Macam tu. Maksudnya bukanlah terus bayar. Maksudnya masa tuan-tuan dan puan-puan mohon tu, dia akan add-kan siap-siap bayaran compound tu. Okay? Alright, saya tengok lagi. Sebab saya nak highlight juga benda-benda penting ya. Sebab saya takut ada benda penting yang kita tak highlight. Kan? Okey. Ini Puan Adiba ada tambah sikit apa yang saya cakap tadi. 200 tu untuk sekali apply. Tapi kalau permit tu dah dicetak dan tuan-tuan dan puan-puan nak buat sebarang pembinaan pada sebarang jenis iklan, dia ada bayaran RM100. Tapi buat masa ni dalam sistem kita belum ada lagi dalam sistem. Tapi untuk buat bayaran permit tu kita kena melalui manual dululah. Di masa akan datang kita akan tambah untuk pindaan kepada jenis iklan pula. Okey, ada yang tanya, if renew after expire date, then still can renew through system. Okey. Untuk permit tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau lesen, as long as you punya lesen masih aktif. Okay? Kalau nak renew tu, kalau permit tak apa. Kalau you dah habis, permit you dah expired pun, tapi kalau lesen you aktif, tak apa. You boleh je mohon. Tapi kalau lesen you dah mati, dah expired, then you memang tak boleh apply. Nak renew ke, you tak boleh apply. Sebabnya, lesen kalau dah mati, dah expired, kan, kita akan block. Maksudnya maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah tak boleh nak apply renew pun. So dan tuan-tuan punya iklan pula, lesen akan disuspend selama 2 tahun. So maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak apply lesen baru ataupun renew lesen selama 2 tahun. Selepas 2 tahun baru boleh. So make sure jangan renew selepas expiry date. Okay? Okay, ada yang tanya, do you mean after 60 days still allowed to renew through Ideal but have to pay compound 300, right? Yes. You can still renew tapi ada compound 300. Boleh apply through Ideal tapi kena bayar RM300. Okay. Kalau ada yang dah ada permit iklan, papan tanda yang nak tambah jenis iklan pun buat kat Ideal kan. Misal kata nak tambah radio or manually. Okay, kalau dah ada permit iklan, buat masa ni masih manual. Okay? Belum boleh lagi sebab kita tak mungkin di masa akan datang kita akan tambah lah part ni. Sebab kita nampak macam ada keperluan untuk tambah part kalau nak pindah. Tapi buat masa ni masih manual lagi. Okay? Alright. Saya tengok lagi ayat lagi. Okey. Ada yang tanya 200 setiap jenis iklan ke sekali apply? Okey, sekali apply. Untuk semua dan update dari masa semasa saja ya. Update dari masa semasa sahaja. Okey. Alright. Ada lagi soalan ke? Saya tengok. Kalau berkenaan permit saya jawab ya. Sekarang kita masih dekat permit. Soalan alang tu kita kena jawab lah. Okey, ni. Ada yang baru. Bukanlah baru. Cikgu ada tambah penalti. Nama dia penalti, bukan compound. Okey, saya salah tadi.
Nama dia penalti. Okey, penalti 300 adalah untuk lesen. Okey, penalti 300 adalah untuk lesen. Tapi kalau iklan adalah 10,000 jika didapati bersalah oleh mahkamah. So, berhati-hati ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pasal iklan ni, iklan sebab kita kena ada permit tau. Jadi kena berhati-hati. Bila mohon permit tu, make sure permit you all tu, bila you all buat permit, mesti berlesen lah. Puan yang terangkan ni pasal beli lesen baru kan? Okey. Yang ni lesen baru, tadi saya terangkan pasal lesen baru. Sekarang ni saya cerita pasal permit iklan. Permit iklan Sekarang ni permit iklan sama je. Permit iklan baru ke, permit iklan renew ke, sama. Okey. Oh ya, ada yang tanya, must get DBP. Yes, mesti dapat approval daripada DBP dulu sebelum submit ke KPKT. Mesti sebab kita nak Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kita mesti dapatkan dia punya approval sebelum kita benarkan iklan tu sebab kita tak nak lah nanti ada words yang tak sesuai macam tu. Okey, sebab tu kita perlu dapat sijil kelulusan DBP. Dari mana nak dapat DBP? Okey, yang tu kena kontak DBP lah untuk dapatkan kelulusan daripada DBP. Okey, ada yang tanya, kalau dah ada permit iklan papan tanda dan masih aktif, jika nak mohon permit iklan tunjuk arah masih perlu permohonan baru manual. Ya, mesti buat permohonan. Dia bukan permohonan baru, dia kira macam pindaan kepada permit iklan yang sedia ada. Tapi tu kena manual lagi lah sebab kita belum upkan dalam sistem kita. Nanti mungkin kita akan masukkan lah kemudian. Okey. Pembaharuan permit juga hendak dapat. Ya, semua. Pembaharuan ke, permit iklan baru ke, semua mesti dapat kelulusan daripada DBP. Okey. Ni ada yang bagi. Ada yang dah bagi maklumat dekat sini. Kelulusan, terima kasih kepada KK Emas Pinang Enterprise. Dia bagi tahu kat sini, kelulusan Dewan Bahasa dan Pustaka, sila hantar draft iklan kepada https://dbp/sahbahasa.my dan dapatkan sijil kelulusan. Kemudian upload sijil kelulusan DBP dalam Aidil. Okey, terima kasih kepada KK Emas Pinang Enterprise sebab dia share kat kita macam mana cara kita nak dapatkan nak dapatkan kelulusan daripada DBP. Okey? Ni dah ada dah kat sini Tuan-tuan dan puan-puan boleh refer dekat dalam chat. Okey? Ada yang dah share dah. Okey. Okey, ada reminder send from Aidil untuk inform permit expiring. Okey. Buat masa ni belum lagi, kita akan hantar reminder di masa akan datang. Mungkin kita akan buat 90 hari sebelum, 60 hari sebelum dan 30 hari sebelum. Okey tak macam tu? Ke tuan-tuan dan puan-puan boleh bagi idea sebenarnya sebab kita pun nak juga idea daripada tuan-tuan dan puan-puan sebab kita pun masih lagi baru dan kalau ada yang nak lebih awal, kita boleh hantar reminder tu. Okey, sekarang belum. Terima kasih sebab bagi idea untuk kami buat hantar reminder. Okey? Alright, ada yang nak? Oh, okey, 4 bulan sebelum. Okey, kita take note, kita akan hantar 4 bulan sebelum. Okey? Okey, 4 bulan sebelum kita akan hantar reminder melalui email lah. Melalui email yang tuan-tuan dan puan-puan dah register. Okey? Ada yang juga nak 6 bulan. Okey, tak apa. Kita akan tengok mana yang sesuai nanti. Okey? Saya rasa mungkin 6 bulan sebelum boleh. 6 bulan sebelum, lepas tu 4 bulan sebelum, kemudian 90 hari sebelum, 60 hari sebelum dan 30 hari sebelum. Okey? Kita akan buat macam tu lah kot. Hantar reminder melalui sistem. Okey? Alright. Terima kasihlah sebab bagi idea ni. Sebab kami pun kami baru dan kami akan improve kita punya sistem ni sedikit demi sedikit. Okey? Alright. Okay, ada lagi tak? Ada apa lagi soalan? We have enough time to prepare all document. Yes, you have enough time to prepare. Kalau kita bagi 6 bulan sebelum kan. So kita akan hantarlah lepas ni. Alright. So dah pukul 12. Untuk license renewal juga please. Yes. Kita akan bagi dua-dua. License dan juga permit. Okay. Nanti saya akan take note. Kita akan update dalam sistem kita untuk hantar reminder 6 bulan sebelum, 4 bulan sebelum, 90 hari sebelum
60 hari sebelum dan 30 hari sebelum. Okay? Oh, penyata transaksi pun nak. Okay. Penyata transaksi saya rasa kita bagi akhir tahun. Okay? Alright. Penyata transaksi kita hantar Disember. Alright. So nanti kita akan, saya take note dululah supaya kita ingat nanti. Alright. Tapi mesti kita akan hantar kepada email-email yang didaftarkan lah ya. Alright, tak apa banyak-banyak reminder. Okay. Okay, reminder saya setkan kat sini. Saya tulis dulu sebab saya takut saya lupa. Okay, Puan, bagaimana nak kemaskini registered email? Okay, since ada yang tanya, tadi saya mungkin tak perasan, saya ada tunjuk, saya tunjuk sekali lagi. Alright. Saya tunjuk sekali lagi ya. Macam mana nak kemaskini registered email? Okay, bila tuan-tuan dan perempuan dah masuk dalam sistem, okay, tengok dekat sini, dekat atas ni akan ada gambar, bukanlah gambar, macam ikon orang kan, manusia. So, klik kat sini, klik pada kemaskini profile. Okay. Okay, so nampak tak kat sini? Dekat sini ada kemaskini profile. So tuan-tuan dan perempuan boleh update email dekat sini. Okay, nama tak boleh lah sebab nama tuan-tuan perempuan dah dalam IC tu tak boleh tukar lah kan. Okay, kemudian IC pun, nombor KP pun tak boleh tukar lah. Kita akan allow untuk tukar email. Okay, boleh update email kat sini kalau bertukar email. Mana dah tahu email yang lama tu, alah lupa dah password dia. So nak tukar email, boleh. So tukar kat sini. Okay, tukar email kat sini. Kemudian kat sini juga kita ada bagilah avatar. Avatar ni untuk tukar ni kat sini, avatar kat sini. Suka hatilah kalau nak bubur-bubur, kalau tak nak tak apa. Kemudian kalau nak tukar kata laluan pun boleh masukkan kat sini. Okay, so masukkan kata laluan baru dan kata laluan yang kena sama ya. Kata laluan yang tuan-tuan dan perempuan masukkan tu. Dan klik je kemas kini. So nanti akan tuan-tuan dan perempuan akan kemas kini maklumat yang terbaru. Okay? Macam tu je. Alright? Okay. Dalam dashboard saya tak show butiran organisasi. Okay. Siapa yang ada masalah macam tu, tak nampak butiran organisasi dan sebagainya, yang tu kena contact kami ya. Contact kami sebab ni kira special case lah. Sebab orang lain semua dapat. Ada yang tak dapat tu kita kena contact kita. Sebab kita nak tahu juga kenapa dia tak show butiran organisasi. So minta KK Benhon Credit contact BKKK, contact KPKT untuk kami check kenapa tak keluar butiran organisasi. Okay? Okay. Transaksi ulang tahunan ulang sikit. Okay. Oh, transaksi tahunan ulang sikit ni apa saya tak faham. Okay, ada yang tanya, lesen saya expire bulan 9. So, I kena guna sistem ideal untuk pembaruan? Ya. Dah boleh guna dari sekarang. Okay. Sekarang dah bulan 6. So, sekarang dah boleh apply dah. Bulan ni dah boleh mohon dah. Okay. Since dah boleh masuk, boleh apply dah sekarang. Tak ada masalah. Okay. Can I have contact please? Tadi ada share. Nanti kita akan share balik lah contact. Okay. Masa saya hantar lampiran 3, email pengarah dah salah. Macam mana nak ubah? Okey. Kalau siapa yang ada salah hantar email pengarah tu, kita akan betulkan. Bagi tahu pada BKKK. So sekarang ni kita orang tengah fikir juga macam mana cara. Sebab sebelum ni kita tak terfikir yang ni. Yang kalau tersalah masuk email ke apa. Tapi saya rasa untuk cara yang senang, mungkin bila minta tuan Amar untuk kontak BKKK dan betulkan pas email tu, dah betulkan email tu, kemudian tim kita akan betulkan email tu, kemudian tuan kena masuk semula, gunakan lupa kata laluan tu, gunakan lupa kata laluan dan masukkan email yang baru tu. So baru tuan akan dapat semula email kata laluan baru tu melalui email yang baru. Okey, cubalah kalau ada still ada masalah, nanti kontak semula kami. Okey? Okey. Okey. Ada tanya, draft iklan sudah submit ideal. Tu mesti nak hantar hard copy pergi KPKT, tak perlu. Hantar through email, hantar through ideal sudah. Itu saja. Tak perlu hantar hard copy pergi KPKT lagi, okey? Alright. Berapa awal boleh renew lesen? Adakah sebelum 2 bulan tamat tempoh tu dah boleh mohon? Okey.
renew lesen seawal 6 bulan sebelum dah boleh dah. Kalau 2 bulan sebelum tamat tu takut terlalu, boleh je 2 bulan sebelum tamat. Tapi 6 bulan sebelum saya rasa kalau tak silap dah boleh dah. Sesi latihan ini akan ada lagi ke? Itu saya tak boleh nak jawab lagi. Sesi latihan ini akan ada lagi ke? Saya tak boleh jawab lagi. Tu kita kena dapatkan kelulusan dululah daripada tim lain. Okay. Permohonan iklan hanya satu page. Ya, satu page saja. Okay. Belum dapat ID yang sudah dikemukakan dalam tindakan untuk create ID. Okay. Siapa yang belum dapat ID, harap bersabar. Sebab kita dalam tindakan untuk create ID. Sebab kita terima permohonan yang banyak. Dan bagi sikit masa untuk kami create ID tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kalau nak mohon lagi ID, kena isi lampiran 3 ke sebab pengarah berlainan syarikat. Okay, ya. Kalau yang dah submit ID tu, okay. Tapi kalau berlainan, kena submit lain lah. Okay. Is the permit expiry same as same as money license expiry date? Yang ni saya tak boleh jawab. Saya rasa nanti petang saya minta tim lesen untuk jawab soalan ni. Macam mana saya nak tahu saya dah dapat ID belum? Adakah sebelum ini saya masuk dalam silap dan isi pendaftaran? Okey. Macam mana saya nak tahu saya dah dapat ID belum? Kalau tuan nak tahu dah dapat ID ke belum, ID tu kalau tuan-tuan dah terima, kita dah create je ID, tuan-tuan dan perempuan akan dapat email. Okey, email mengatakan okey, ID sekian-sekian telah di-create. Dan okey, yang pasal yang SLB yang dimasukkan itu untuk daftar khusus pada hari ini. Yang mana yang untuk daftar ID tu yang borang lampiran 3. Borang tu kan. Okey. Sebab jangan tuan-tuan dan puan-puan jangan terkeliru Sebab yang tadi tu, yang sebelum ni yang tuan-tuan dapat tu ID untuk SLB, sistem kita untuk masuk kursus ni. Ini ID untuk sistem pula. Sistem ideal. So dia adalah ID berbeza, okey? Okey. So tunggu ideal yang dapat daripada sistem ideal. Kat situ nanti akan tulis pentadbir sistem ideal. Itu kalau tuan-tuan dapat dan pentadbir sistem ideal, itu adalah untuk ID untuk masuk ke sistem ni. Okey? Sekarang PKP, adakah renew lesen boleh postpone due date? Itu saya rasa kena tanya dengan tim lesen untuk jawab. Syarikat ada 2 orang pengarah. Adakah 2 orang pengarah? Okey. Satu syarikat ada 2 orang pengarah. Adakah 2 orang pengarah pun boleh apply ideal? Ya, boleh. Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. Tiap-tiap pengarah boleh dapat satu ID untuk satu syarikat ke tak? Satu pengarah kalau okey. Sebelum ni saya kan ada bagi tahu ID untuk masuk ni adalah menggunakan IC, nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan tuan-tuan dan perempuan. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan bila kita create ID tuan-tuan dan perempuan, so semua dan tuan-tuan dan perempuan adalah pengarah kepada contoh 5 syarikat. Okay. So bila 5 syarikat, tuan-tuan dan perempuan akan nampak terus 5 syarikat di bawah nombor kad pengenalan tuan-tuan dan perempuan. Macam tu. So satu ID tu boleh untuk semua syarikat tuan-tuan dan perempuan. Macam tu Bolehkah buat pertukaran alamat premis dan pembaharuan lesen PPW di sistem ideal? Okey. Soalan ni saya jawab, bolehkah buat pertukaran alamat premis? Pertukaran alamat premis tidak boleh. Kena buat secara manual. Tapi pembaharuan lesen PPW boleh dibuat di dalam sistem ideal. So pembaharuan lesen saya akan tunjukkan petang ni bersama dengan transaksi. Okey, sebab saya rasa masa dah pukul 12 lebih. So kita buat petang. Okey. Alright. Lampiran 3 saya hantar different company tapi nama pengarah yang sama dan email yang berlainan. Oh. Kalau nama pengarah yang sama, kita dah tak boleh create dah lagi pengarah yang sama dalam sistem. Kita boleh create sekali je. Okay. So, hanya akan dapat satu ID untuk dua-dua company. Macam tu.
So maknanya kalau kita dah create yang pertama je lah. Yang kedua tu kita orang tak dapat nak create lagi sebab nama tu dah create dalam sistem. Macam tu. Ya, untuk dapat ID baru memang kena isi borang. Okay, siapa yang tak dapat? Ada lagi yang kata tak dapat lagi email pentadbir sistem Ideal. Ya, memang akan ada lagi yang belum dapat sebab kita tengah terima banyak permohonan. Jadi kita tengah ambil masa lah untuk create ID tu satu persatu. Okay? Jadi bila kita dah create nanti tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Okay? Okay. Kalau listing organisasi kurang satu macam mana? Meaning ada 5 company, sistem cuma papal 4 saja. Okay, kalau yang masalah macam ni, boleh contact kami sebab kami nak tahu juga kenapa keluar 4 aja, tak keluar 5. Sepatutnya keluar 5. Okay? So IG EasyPay minta contact balik kami untuk kami, ni kira special case. Baru kami akan boleh tengok kenapa tak keluar semua company. Satu email hanya untuk satu pengguna ID, ya. Hanya satu saja. Jika ada pertukaran company secretary, kena submit borang apa? Okey, ni saya minta BKKK jawab petang nanti. Boleh tak share lampiran 3 di sini? Okey, mungkin petang nanti saya rasa kita boleh share borang tu. Borang lampiran 3 tu untuk you all isi. Okey? Maklumat ID pengguna tu ID nama pengarah atau nama wakil? Nama pengarah, tak boleh nama wakil. Okey? Mesti nama pengarah. Sebab kalau tuan-tuan dah bagi nama wakil, kita tak boleh create ID tu dalam sistem. Sebab sistem kita hanya benarkan pengarah sahaja. Okey, ada yang tanya kalau tukar pengarah macam mana nak update profile? Okey, kalau tukar pengarah perlu contact BKKK secara manual. Ini permohonan dia secara manual, ya. Dia ada permohonan khas ni untuk dapat kelulusan tukar pengarah. So untuk ni macam saya terangkan tadi, kita belum lagi masukkan dalam sistem kita. Kita akan ni kita dalam proses juga untuk buat, tapi buat masa ni belum lagi. Okay? www.ideal.kpkt.com.my ready? Okay. Kenapa tak boleh masuk? Kejap saya cuba. ideal.kpkt.my. Boleh? Ni. Saya masuk ideal.kpkt.gov.my. Siapa yang tak dapat? Okay, boleh masuk guna ni. Masukkan ni je. ideal.kpkt.gov.my. Ni website dia. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak apply, memang kat sini. Jangan guna yang saya masuk tadi. Tadi tu test server je. Okay. Can I apply one more new ID but not now, maybe later? Yes, can. Tapi new ID tu mesti pengarah yang berlainan lah. Tak boleh pengarah yang sama. Pengarah yang sama seorang je. Okay.